siapalah kita untuk menghakimi kotor dan jernihnya seorang. Setiap daripada kita ada dosa yang Allah sembunyikan daripada pengetahuan umum. Bersederhanalah dan kenanglah dosa yang kita buat. Menarik bukan? Ungkapan yang dilafazkan sebentar tadi adalah petikan yang diambil daripada buku kegemaran saya berjudul Empayan Hikayat Putratan Penama yang bakal kita bedah pada hari ini. Sebelum saya memulakan agenda, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Nur Sofia Humaira binti Muhammad Kamal, murid tingkatan 4 di SMK Agama Putrajaya. Novel ini adalah novel fiksyen yang pertama yang ditulis oleh Temir Abdullah. Penulisan ini dibahagi kepada 16 bab dan jumlah halamannya adalah sebanyak 347 muka surat. Tebal bukan? Tapi berbaloi kerana kisahnya yang unik dan lain daripada yang lain. Kenapa unik? Mari sini saya beritahu. Hampir kesemua watak di dalam cerita tersebut tidak mempunyai nama, tetapi hanya diperkenalkan daripada nombor gelaran sendiri. Jom kita kaji novel tema ini. Kisah Empayar Hakikat Putera tanpa nama ini berkisah daripada satu zaman yang ke depan, yang jauh ke depan daripada zaman kita sekarang. Tetapi teknologi dan budayanya kembali ke kebelakangan pula. Seolah-olah ketika di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Di dalam cerita ini terdapat dua watak utama, iaitu pelatih 8492 dan pahlawan 1363. Kisah ini adalah berpusat di Madrasah Taming Sari yang merupakan tempat pelatihan para pahlawan atau bakal kaki tangan istana bagi Empayar Kerajaan Aradana Putra. Pahlawan 1363 ini dan pelatih 8492 merupakan murid tahun 1 yang baru masuk ke Madrasah Taming Sari dengan tujuan masing-masing. Pahlawan 1363 ini masuk ke Taming Sari dengan mempunyai tujuan untuk menjadi penghulu kepada seluruh pelatih di madrasah. Penghulu adalah merupakan ketua kepada keseluruhan pelajar. Pahlawan 1363 ini suka menonjolkan diri. Lebih-lebih lagi dia pernah belajar di pesantren sebelum ini. Akan tetapi pelatih 8492 pula lebih suka untuk menyembunyikan identiti sebenarnya dan berusaha untuk tidak dikenali. Tetapi jika ia hanya melibatkan penyanggahan dalam agama, ia akan terlibat. Pada saya, kemuncak Empayar ini adalah apabila berlakunya perbahasan di antara pelatih 1363 dan pelatih 8492 dan pahlawan 1363, di mana perbahasan itu berlaku disebabkan hukuman yang berlaku ke atas pelatih 6480 yang dijatuhkan, yang dianggap bersalah kerana bercinta dan mempunyai keinginan untuk mendirikan rumah tangga dengan tunangnya sendiri, iaitu pelatih 2553. Pelatih 8492 ini yang merupakan sahabat kepada pelatih 6480 agak berasa kurang senang dengan tuduhan yang dilakukan. Lebih-lebih lagi apabila mengetahui hukuman yang akan diterima oleh pelatih 6480 itu dengan meninggalkan tempatnya. Konflik ini telah menimbulkan rasa tanggungjawab di dalam diri pelatih 8492, iaitu pelatih 8492 mencabar pahlawan 1363 untuk ke pentas perbahasan. Konflik ini tidak selesai di situ saja. Ia berlanjutan sehingga ia menghasilkan insiden pada hari lain. Tanpa disangka, pengetua madrasah juga terlibat tanpa disedari. Di dalam cerita Empayar ini, saya amat tertarik dengan watak dan perwatakan yang ditunjukkan oleh pelatih pelatih
294 dapat 492, kerana beliau seorang yang merendah diri dan tidak dan tetapi tidak kurang ilmu agamanya. Namun sebaliknya saya berkurang puas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh pahlawan 1363, iaitu dia bermegah-megah dengan ilmu agamanya, tetapi dia juga menggunakan kedudukannya sebagai ketua untuk memenuhi keinginannya sendiri. Hanya satu-satunya perkara yang saya suka mengenai buku ini adalah kita boleh melihat bahawa penulis ini benar-benar melakukan penelitian teliti seperti merujuk kepada perkara sebenar seperti hadis dan mengkajinya daripada perujuk pendakwah dan menanyakan kepada ilmuwan yang boleh dipercayai. Kesimpulannya, saya berasa seronok kerana dapat membaca buku ini. Saya mengesyorkan buku ini kepada anda sekalian kerana ia membawa banyak faedah baik dan memberi input yang baharu kepada pengetahuan kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.